Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengerusi, pertama saya berdiri di sini untuk mengambil tanggungjawab bagi memberikan penjelasan kepada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Jelun, Yang Berhormat Beaufort, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Bangi dan juga Yang Berhormat Sibuti. Saya mengikuti dengan tekun semua pandangan dan teguran yang diberikan dan saya mengucapkan terima kasih kerana pandangan-pandangan ini pastinya dapat membantu kerajaan untuk memulihkan dan mencerdaskan ekonomi negara. Namun izinkan saya sebagai penghormatan saya pada pagi ini saya ingin respon kepada Yang Berhormat Langkawi terlebih dahulu daripada ahli-ahli berhormat yang lain. Yang Berhormat Langkawi membangkitkan apakah kerajaan masih menumpukan pelaburan FDI ataupun menarik pelabur-pelabur asing ke dalam negara kita. Ingin saya nyatakan di sini Yang Berhormat Langkawi bahawa kerajaan masih meneruskan dasar ini memandangkan keperluan untuk kita memindahkan teknologi-teknologi bagi memberikan peluang kepada tenaga kerja kita mendakap teknologi baru. Dan untuk maksud itu, ingin saya nyatakan di sini bahawa keperluan dan keutamaan yang diberikan adalah industri yang berteknologi tinggi dan industri yang berkualiti. Bukan lagi industri yang berteraskan kepada labor intensif. Kerana sekiranya kita menumpukan kepada industri labor intensif, ianya akan menimbulkan masalah sosioekonomi yang kita hadapi semenjak beberapa tahun yang lalu. Untuk makluman Yang Berhormat Tun dari Langkawi, pada tempoh Januari hingga September 2020, pelaburan yang telah diluluskan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan juga primary industries adalah berjumlah 109.8 bilion ringgit dan sektor perkilangan adalah penyumbang terbesar kepada nilai pelaburan yang diluluskan iaitu sebanyak 65.3 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, FDI menyumbang sebanyak 38.8% yang bernilai 42.6 bilion dan selebihnya 67.2 bilion ataupun 61.2% adalah pelaburan tempatan. Maka keseimbangan di antara FDI dengan DDI ini masih menjadi tumpuan kerajaan pada hari ini, namun kita mahu memastikan ianya adalah industri yang berteknologi tinggi dan juga yang berkualiti. Untuk maksud itu, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memastikan MITI diberikan peranan untuk memperkukuhkan lagi keupayaan pemain industri tempatan di dalam meningkatkan produktiviti dan kapasiti mereka dari segi pengeluaran dengan menggunakan kaedah pemodenan dan pengautomasian. Ini kerana penting yang saya nyatakan tadi supaya kita tidak mahu kebergantungan industri tempatan terhadap buruh asing. Yang Berhormat Langkawi juga telah memberikan pandangan bahawa sikap kerajaan terhadap pelabur-pelabur. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Langkawi, perkara ini memang sering dibangkitkan, tetapi untuk maklumat Yang Berhormat Langkawi, pada ketika ini memang MITI sedang berusaha sedaya upaya kita untuk menarik pelabur-pelabur asing dan juga tempatan dengan memperkenalkan beberapa inisiatif baru. Pertama, yang saya telah nyatakan sebelum ini, kita telah membentuk Project Acceleration and Coordination Unit ataupun PACU bagi memudah cara urusan dengan pelbagai agensi yang berkaitan dan menyegerakan pelaksanaan. Daripada 740 projek pengilangan yang diluluskan bagi tempoh Januari hingga September 2020, 210 projek difasilitasi melalui PACU. Yang keduanya, kita telah menubuhkan one-stop center untuk memudah cara urusan kemasukan pelawat-pelawat perniagaan ataupun expatriate khususnya dalam tempoh PKP dan juga PKPB ini.
Untuk makluman Yang Berhormat Langkawi, sehingga 2 Disember 2020, Jawatankuasa OSC telah menilai sebanyak 2,777 permohonan pelawat perniagaan jangka panjang, di mana 2,635 permohonan telah pun diluluskan. Kerana kita nak facilitate the CEOs ataupun C-suite ini datang ke Malaysia, menilai pelaburan mereka dan menjadikan Malaysia sebagai hub pelaburan. Yang ketiga, kita juga telah memperkenalkan lesen pengilang secara fast track melalui platform digital ataupun e-manufacturing license untuk industri dalam tempoh 2 hari bekerja sahaja. Izinkan saya memberikan data di sini. Dalam tempoh Julai hingga November 2020, sebanyak 353 projek telah diluluskan melalui e-manufacturing license dengan pelaburan bernilai 22.8 bilion ringgit, dan kelulusan ini terdiri daripada 59.4 pelaburan asing dan 40.6% pelaburan tempatan. Ada satu lagi kaedah yang juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bangi tadi, iaitu tentang National Committee on Investments ataupun NCI. Pentadbiran baru hari ini hanya menumpukan kepada NCI 2. NCI 1 akan dikekalkan dengan Menteri Keuangan, dan NCI yang ada pada hari ini adalah sebagai jawatankuasa pelulus pelaburan tunggal yang bermesyuarat setiap minggu untuk maklumat Yang Berhormat Bangi, di mana semua penilaian dan kelulusan pakej pelaburan berkaitan insentif cukai dan geran di peringkat nasional dipusatkan. Untuk makluman Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Bangi, bagi tempoh Januari hingga Oktober 2020, pelaburan yang diluluskan oleh NCI dalam sektor perkilangan adalah berjumlah 78.2 bilion, melibatkan 854 projek dan dijangka akan dapat mewujudkan lebih daripada 65,193 peluang pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung asing menyumbang sebanyak 62.2% yang bernilai 47.1 bilion ringgit. Yang Berhormat Langkawi ada membangkitkan isu usaha untuk menternak udang galah dan juga ada industri pelancongan. Ini saya akan rujuk kepada kementerian yang berkaitan untuk memastikan mengapa ada kelewatan dalam kelulusan yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Langkawi. Tentang cukai rokok dan tembakau, itu adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Keuangan dan saya akan rujuk kepada mereka. Saya juga ingin respon kepada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Pertamanya ialah tentang prestasi perdagangan dan juga pelaburan negara. Saya kira kita mengambil maklum bahawa cabaran yang kita hadapi pada hari ini dan juga ketidaktentuan ekonomi global yang dicetuskan oleh pandemik COVID-19. Namun kita sedang berusaha sedaya upaya untuk membina semula dan mencerdaskan ekonomi negara. Bank Negara baru-baru ini telah mengumumkan bahawa KDNK benar pada suku ketiga 2020 mencatatkan kemerosotan yang lebih kecil, iaitu sebanyak 2.7%. Dan kalau kita bandingkan dengan suku tahun kedua, penguncupan kadar KDNK pada suku ketiga tahun ini jauh lebih kecil berbanding dengan negatif 17.1%. Bagi saya dan kementerian, ini mencerminkan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat dan juga berkembang. Dan pemulihan ekonomi ini juga disumbangkan oleh beberapa faktor yang lain. Pertama, oleh kerana pelaksanaan 4 pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah 305 bilion ringgit. Yang keduanya, pembukaan sektor ekonomi sepenuhnya yang turut merancakkan semula aktiviti perniagaan dan pelaburan. Dan yang ketiga, permintaan luaran yang meningkat lebih baik ekoran daripada pembukaan semula ekonomi negara-negara dagang Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, prestasi perdagangan negara juga meningkat pada suku ketiga tahun ini, di mana jumlah perdagangan, ekspor dan juga import merekodkan pertumbuhan masing-masing sebanyak 17.3%
24% dan 9.6% berbanding dengan suku kedua tahun 2020 dan lebihan dagangan pula melonjak 118.6%. Pendekatan kerajaan yang cuba sedaya upaya untuk mengimbangi lives and livelihoods juga telah mengukuhkan keyakinan pelabur-pelabur sama ada pelabur asing ataupun pelabur tempatan. Dan ini dizahirkan melalui peningkatan pelaburan yang diluluskan sebanyak 110.4% dalam pelbagai sektor ekonomi, iaitu daripada 22.1 bilion ringgit pada suku tahun kedua kepada 46.5 bilion ringgit pada suku tahun yang ketiga. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya juga ingin respon kepada Yang Berhormat Jelun tentang penurunan mendadak di bawah butiran pengukuhan perdagangan antarabangsa dan juga hubungan serantau. Untuk maklumat Yang Berhormat Jelun, perbezaan sebanyak 299 juta adalah disebabkan oleh pengurangan peruntukan bagi persidangan APEC 2020 yang telah diperuntukkan sebanyak 300 juta ringgit pada tahun 2020. Dan saya akan perincikan sebagai respon kepada beberapa ahli-ahli yang berhormat tentang persidangan APEC yang telah pun berjaya dilaksanakan. Yang Berhormat Jelun juga ada membangkitkan isu grant pembangunan pasaran ataupun market development grant dan juga dana ekspor perkhidmatan. Untuk makluman Yang Berhormat, pertambahan peruntukan MDG daripada 20 juta kepada 20 penjelasan. Tuaran. Penjelasan. Tentang, pasal APEC tadi. Nanti APEC saya kata saya akan sentuh secara terperinci selepas ini. Tadi saya just nak maklumkan mengapa ada pengurangan dari segi butiran perdagangan antarabangsa sebanyak lebih kurang 300 penjelasan juta. pindik saja, Yang Berhormat. Pindik saja. Ya. Yang Berhormat ada nyatakan yang peruntukan telah diberikan peruntukan sebanyak 300 juta untuk tahun 2020. Tetapi dalam belanjawan ini tidak dinyatakan adanya peruntukan yang diletakkan di situ, kosong untuk tahun ini. Tapi Yang Berhormat mengatakan ada 300 juta peruntukan untuk tahun ini. Kenapa tidak letakkan dalam penyata anggaran pembelanjaan untuk tahun ini? Sebab itu saya kata saya akan maklumkan secara terperinci tentang tajuk APEC selepas ini. Yang Berhormat, ya. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat. APEC boleh sikit. Yang Berhormat Menteri, saya baca berkaitan dengan bajet waktu kerajaan Pakatan Harapan dulu. Bajet telah dibentangkan untuk sebanyak 350 juta dan pembelanjaan 20 juta untuk 2019, 300 juta untuk 2020, 30 juta untuk 2021 kerana ada komitmen-komitmen yang terakhir. Saya nak tanya kepada Menteri, apakah ada sebarang penjimatan dalam usaha melaksanakan untuk tahun 2020 ni memandangkan segala format penganjuran ini secara fizikal dan maya. Jadi kalau ada, saya nak Yang Amat menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini berapa banyakkah yang telah dijimatkan daripada belanjawan yang dihasilkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebanyak 350 juta dan banyak manakah yang telah diguna pakai oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat dalam subjek matter yang berkenaan selepas ini. Saya nak sentuh juga tentang matrade kerana ramai ahli-ahli Yang Berhormat telah menyentuh isu matrade. Bagi mempromosi dan terus memperkukuhkan ekspor negara, program promosi ekspor produk dan perkhidmatan tempatan akan terus dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Matrade dengan peruntukan 58 juta ringgit. Dan ini meliputi grant dan program bagi membantu IKS melaksanakan aktiviti promosi ekspor seperti penyertaan dalam pameran di peringkat antarabangsa dan juga penyenaraian produk dalam platform e-dagang rentas sempadan. Dan usaha ini penting, kita ingin meneruskan momentum perdagangan yang dicatatkan pada suku ketiga tahun ini hasil daripada pembukaan semula ekonomi rakan dagangan utama Malaysia dan juga kerana faktor-faktor yang lain seperti permintaan, peningkatan permintaan luar, pemulihan rantaian penawaran global
dan kenaikan permintaan terhadap produk sarung tangan getah besi dan keluli. Yang Berhormat Datuk Pengurusi, saya juga ingin menyentuh satu perkara yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat, iaitu tentang persidangan APEC. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan buku anggaran perbelanjaan Persekutuan 2021 yang telah dibentangkan, dana sebanyak 25 juta ringgit akan diperuntukkan untuk menampung kos persidangan APEC 2020 yang meliputi emolument yang perlu dibayar dan kos operasi bagi tahun 2021 berjumlah 5.02 juta ringgit. Kontrak penjenamaan pula telah berkuat kuasa mulai November 2019 dan hanya akan berakhir pada Januari 2021, di mana terdapat baki yang perlu dibayar berjumlah 16.2 juta ringgit daripada jumlah keseluruhan kontrak bernilai 49.5 juta ringgit. Bagi kontrak laman sesawang yang bermula pada Julai 2019 dan akan berakhir pada Jun 2021, baki yang perlu dibayar pada tahun 2021 adalah berjumlah RM63,494 daripada nilai kontrak bernilai RM634,940. Kontrak belian media yang dimeterai pada Disember 2019 kini berbaki sebanyak RM3.71 juta perlu dilunaskan pada tahun 2021. Secara keseluruhannya, sebanyak RM24.99 juta diperlukan bagi melunaskan baki pembayaran-pembayaran yang perlu dibuat pada tahun 2021. Sehubungan itu, peruntukan pada tahun 2021 adalah amat diperlukan untuk melunaskan tanggungan-tanggungan kontrak penganjuran APEC 2020 yang kebanyakan akan berakhir pada tahun 2021. Seperti peruntukan yang saya nyatakan tadi. Saya juga ingin menyatakan di sini, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya telah meluluskan sebanyak RM635 juta pada Oktober 2018. Ini surat kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Sebanyak RM635 juta. Namun, pada Julai 2019, saya tak ada masalah. Tolong bagi laluan kepada Menteri untuk menjawab kerana soalan telah ditanya. Simpang Renggam kalau nak tanya bangun, tak payah nak jolok orang lain. Saya berada di dalam kabinet, apa masalahnya? Saya ingin menyatakan fakta. Pada ketika itu, kerajaan meluluskan sebanyak RM635 juta. Alor Gajah pun dalam kabinet, saya tak ada masalah. Cuma pada tahun 2019, kita menyemak semula. Peruntukan yang diluluskan pada tahun 2018 disemak semula dan diturunkan kepada RM350 juta. Baik. Maka pada ketika itu, apabila diluluskan RM350 juta, kerajaan telah bersetuju supaya ianya dibuat secara berfasa. Pada tahun 2019 diperuntukkan RM20 juta. 2020 RM300 juta. Dan selebihnya 30 juta untuk tahun 2021. Pada ketika itu telah diluluskan oleh Yang Berhormat Bagan dan kerajaan pada ketika itu. Ada peruntukan untuk 2021 sebanyak
30 juta ringgit. Tak payah bangun. Bagi saya Tak payah habis dulu. bangun. Ini nak Sudah usik dulu. Bagi saya. saya habis dulu. Saya tak mau terlibat Nanti tapi dulu. ini sengaja nak usik saya. Bagi saya habis. Ini cari pasal Bagi punya saya hal. habis. Ini cari pasal punya hal. Saya nak terangkan penyaluran awal tahun 2019 adalah bagi membiayai kerja-kerja persediaan awal. Manakala penyaluran bagi tahun 2020 adalah untuk menampung penganjuran sebenar persidangan APEC sepanjang tahun. Mesyuarat APEC ini bukan hanya pada 20 November. Itu dipanggil AELM, APEC Economic Leaders Meeting. Hanya 1 hari, tetapi persidangan APEC selama 1 tahun yang bermula di Langkawi pada bulan Disember 2019. Jawab Langkawi. Sehingga sidang, jangan marah Langkawi. Bagus kita anjurkan di Langkawi. Sehingga hari ini, untuk makluman Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Tuaran, kita telah adakan 146 mesyuarat yang melibatkan pegawai-pegawai kanan, yang melibatkan menteri-menteri ekonomi, yang melibatkan menteri-menteri keuangan, yang melibatkan banyak kementerian yang lain, Minta jalan. dan melibatkan 146 mesyuarat. Minta jalan. Baik. Minta jalan lah. Kemudian untuk tahun 2021, sekejap, saya bagi. Untuk tahun 2021, ianya adalah untuk menampung pembayaran akhir segala komitmen-komitmen dalam perjanjian. Perjanjian ini ditandatangani dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya hanya menyambung tugas untuk menjayakan APEC 2020. Mengapa saya dibebankan dengan tanggungjawab perkara seperti ini? Sepatutnya Yang Berhormat Tuaran boleh tanya Yang Berhormat Penampang daripada satu negeri, daripada satu kapal. Dia yang bertanggungjawab menandatangani perjanjian ini. Namun, Yang Berhormat Bagan, pada tahun 2020, kita menghadapi COVID-19. Kita tahu kita tidak boleh bermesyuarat secara maya. Kita tidak boleh mesyuarat secara fizikal. Maka setelah kita teliti, kita perlu adakan mesyuarat ini kerana mesyuarat APEC 2020 ini penting atas 2 pertimbangan. Pertama, sudah 2 tahun berturut-turut pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal mengeluarkan deklarasi bersama. Yang Berhormat Langkawi ketika menghadiri APEC di Papua New Guinea, pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal mengeluarkan kenyataan bersama ataupun joint declaration kerana ada dispute akibat trade war between America and China. Maka tidak ada permuafakatan. Pada tahun lepas oleh kerana pembatalan di saat-saat akhir di Chile, maka tidak ada kenyataan bersama. Maka Malaysia tahun ini telah berjaya menghimpunkan 21 pemimpin-pemimpin dunia untuk mengeluarkan deklarasi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya APEC 2020 kerana Bogor Goals tamat pada tahun ini. Maka 21 ekonomi APEC memerlukan satu hala tuju baru, visi baru, dan kesemua 21 pemimpin dunia bersetuju visi untuk 20 tahun yang akan datang dinamakan Putrajaya Vision 2040. Ini yang dibangkitkan oleh Pasir Putih tadi. Apakah kesan kepada visi ini? Kesannya setiap tahun, mulai tahun hadapan di New Zealand hingga tahun 2020, sidang APEC akan dilihat mempamerkan Putrajaya Vision 2040. Maka kita perlu laksanakan walaupun buat secara maya. Maka setelah saya bincang dengan pegawai, kita teliti, kita nak lakukan penjimatan daripada 300 juta yang Bagan luluskan untuk 2020, Kementerian telah menjimatkan sebanyak yang ditanya oleh Baling, kita jimatkan 233.4 juta. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, 233.4 juta ringgit
MITI serahkan balik kepada Kementerian Keuangan kerana Kementerian Keuangan perlukan dana yang besar untuk pakej rangsangan ekonomi membantu rakyat di bawah yang terkesan akibat COVID-19. Maka selebihnya hanya 66.6 juta ringgit yang kita gunakan. Saya nak sebut satu persatu. Pertama, penyaluran kepada kementerian-kementerian berjumlah 13 juta ringgit. Kementerian Keuangan 7 juta untuk melaksanakan APEC di peringkat kementerian. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya 4.1 juta ringgit. Kementerian Dalam Negeri 2 juta ringgit. Manakala baki sebanyak 53.5 juta ringgit dibelanjakan bagi penganjuran persidangan APEC di pelbagai peringkat termasuk mesyuarat peringkat menteri yang berkaitan dengan sektor perdagangan, kesihatan, keuangan, wanita, perusahaan kecil dan sederhana, keselamatan makanan serta mesyuarat pegawai kanan yang bermula seawal Disember 2019 di Pulau Langkawi. Sebagai kemuncak APEC, Malaysia telah berjaya menganjurkan mesyuarat menteri-menteri APEC dan mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC baru-baru ini pada 20 November yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seperti yang saya nyatakan tadi, secara keseluruhannya sebanyak 146 mesyuarat dan program berkaitan di pelbagai peringkat telah diadakan sepanjang tahun penganjuran APEC 2020 dan akhirnya pada 20 November 2020 Malaysia dijulang sebagai negara yang berjaya mengadakan sidang APEC pada tahun ini. Yang berhormat Pengerusi, Minta jalan. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Bagan. Adakah Yang Berhormat daripada Gombak setuju bahawa rasa bahawa peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan iaitu pada asalnya yang dipohon 635 juta kemudian dikurangkan kepada 350 juta ringgit. Adakah itu sesuatu yang salah? Lebih-lebih lagi apabila kita jalankan itu stringent scrutiny dengan izin. Yang 350 juta ini, seperti yang Berhormat Gombak pun maklum, adalah untuk menambah baik dan juga memastikan infrastruktur fizikal, khususnya di Putrajaya Convention Center, yang akan jadi pusat atau tempat bermesyuarat sidang kemuncak APEC ini. Dan kebanyakannya untuk memastikan ia memenuhi taraf antarabangsa selain daripada sistem komunikasi dan juga penyiaran. Dan oleh kerana tidak ada mesyuarat secara fizikal, maka ia harus dikurangkan. Dan di sini kita semua tahu bahawa apabila APEC dijalankan, mesyuarat akan dijalankan secara berkala sepanjang tahun. Bulan Mac, kalau kita ikut jadual yang ditetapkan, bulan Mac, bulan Julai, bulan Oktober, sebelum ada sidang kemuncak APEC. Dan ini makan perbelanjaan seperti mana yang dinyatakan. So di sini saya tidak lihat apabila peruntukan dikurangkan, apakah masalahnya? Dan yang jadi masalah sekarang ialah apabila ia dijalankan secara maya, dan online. Mengapa perlu ada perbelanjaan yang begitu besar? Online ialah sesuatu yang agak murah dan saya ingin tanya, adakah Yang Berhormat sedia untuk perkara ini disiasat baik oleh PAC ataupun oleh Jawatan Audit untuk memastikan bahawa perbelanjaan baik 66 juta ataupun 25 juta untuk tahun depan ia adalah dibuat secara accountable dan telus. Kerana suka untuk dipercayai satu mesyuarat secara maya makan perbelanjaan yang begitu besar. Siasat terowong. Kerana anda usik saya. Mengapa anda usik saya? Bila usik saya kena jawab. Kerana ini melibatkan Kementerian Kewangan yang kita kurangkan. Pakatan Harapan tak tahan. 350 juta, save 200 lebih Bila juta. kita kurangkan apa masalahnya? Yang Berhormat Bagan bahawa Dan ini tak ada fizikal. Sepatutnya kami kita tidak jimat pernah- lagi lebih daripada apa yang Terima kasih, dinyatakan Yang oleh Yang Berhormat Gombak. Terima kasih YB. Silakan Yang Berhormat Menteri. 2 minit ya. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Bagan, saya dah nyatakan tadi, saya, Yang Berhormat Alor Gajah dan mungkin beberapa yang lain memang sebahagian daripada kerajaan pada ketika itu. Kami tidak pertikaikan
penurunan daripada 635 juta kepada 350 juta, kami tidak pertikaikan. Pada ketika itu, yang pertikaikan tuaran. Yang pertikaikan, nantilah dulu. Tadi anda bila yang tuju berhormat kepada saya. bangun, saya dengar. Sekarang anda yang tuju Berilah kepada peluang saya. kepada Baik, saya. sekarang anda cakap Bila tidak Menteri sah. jawab dulu. Anda cakap Yang Berhormat. Yang Berhormat Bagan. yang pertikaikan, bolehkah PAC, bolehkah audit pastikan perbelanjaan 2021 Yang Berhormat Bagan. itu adalah bernasabah. Itu Yang saja. Berhormat Bagan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri sila jawab dan Itu tugas PSC. hormatkan dia. Mikrofon. Yang berpertikaikan tuaran. Yang pertikaikan bangi. Saya tak pertikaikan, tetapi kalau yang berhormat rujuk surat Pontian juga mempertikaikan, bukan saja sebelah sini. Mereka kat sana pun mempertikaikan. Pontian tidak pertikai, Pontian minta penjelasan. Itu bezanya. Saya juga minta penjelasan. Minta penjelasan tu sama lah macam pertikaian, Gombak. Ni sekolah Melayu mana ni? Ada beza. Pertikai ke, minta keterangan ke. Yang berhormat semua, soalan telah ditanya. Sudahlah. Izinkan Menteri menjawab. 2 minit, Menteri. Masalah Bagilah Menteri jawab. Bagan takkan benarkan saya bagi penjelasan. Sebab dia nak main politik sepanjang masa. Itu kerja Bagan. Tetapi Apa ini? saya nak Mana nyatakan, main politik? Kita cakap tentang angka. Kita cakap tentang Gombak, jumlah. cermin dirilah, cermin diri, Gombak. Cermin Jangan diri. main-main di sini. Duduk. Janganlah bincang terowong. Bagan, duduk. Muhammad, saya tak bahas langsung, tapi beliau ini Dah, nak dah. cuba usik yang bukan-bukan. Kita kurangkan oleh perbelanjaan. kerana Beliau Bagan boleh tak cakap yang lain. minat penjelasan, minat Jelas. politik. Jangan lari, Saya jelas. Terima kasih pada Datuk Pengurusi. Yang lain saya jawab secara bertulis. Terima kasih.